Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan roh sebelum tubuh Adam Allah jadikan. Dan ketika roh-roh manusia berada di alam malakut, Allah Subhanahu wa taala tanya dengan firman-Nya, "Alastu bi rabbikum?" Wahai para roh, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Maka seluruh roh manusia menjawab, benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kami saksikan, syahidna. Jadi dengan ayat 172 surah Al-A'raf ini berarti roh manusia adalah makhluk Allah. Allah yang menjadikan, dan roh sendiri mengaku bahawa Allah lah Tuhan mereka. Bagaimanapun pada hari ini dengan timbulnya ajaran-ajaran sesat, maka di antara apa yang diutarakan dalam setengah ajaran sesat ialah menganggap roh manusia itu bukan makhluk, tapi roh manusia itu adalah Tuhan atau sebahagian daripada Tuhan. Kerana itu mereka menghuraikan secara lanjut apabila roh manusia itu Tuhan, iaitu Allah, maka apabila manusia itu melakukan sesuatu, maka Allah lah yang melakukan. Apabila manusia itu berjalan, Allah lah yang berjalan. Apabila manusia itu duduk, Allah lah yang duduk. Apabila manusia itu solat, maka Allah lah yang solat. Jadi bila seorang yang solat, yang disembah ialah yang menyembah. Begitulah apa yang mereka huraikan. Kerana mereka menganggap roh itu adalah sebahagian daripada Allah. Mereka mengukuhkan bukti dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi. Maka apabila tubuh Adam itu sudah siap aku jadikan, fa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan dalam tubuh Adam itu rohku. Jadi kalimah rohku itu mereka tafsirkan roh itu adalah sebahagian daripada Allah, bukan ciptaannya, bukan makhluknya. Sedangkan ayat 172, roh sendiri bila ditanya oleh Allah dengan firman-Nya, Alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu wahai para roh manusia? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, kami saksikan. Jadi apa yang menimbulkan kekeliruan ialah salah tafsiran mereka sendiri mengenai fanafakhtu fihi min ruhi. Kalimah ruhi, rohku, mereka anggap roh Allah itulah sebahagian Allah. Jadi roh itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ahli tafsir telah pun menerangkan dalam kitab-kitab tafsir yang mereka susun bahawa kalimah roh disandarkan kepada ganti nama Allah bukanlah bermaksud, tidaklah bermaksud sandar menyandar atas dasar sifat dan mausuf. Bukanlah mudhafun ilahi dalam istilah nahwu Arab dengan maksud sifat dan mausuf. Roh itu bukanlah sifat Allah, dan Allah itu yang mempunyai sifat itu. Tapi menurut seluruh ahli tafsir, min ruhi itu bermaksud
roh yang aku ciptakan, roh yang aku miliki. Jadi kalimah roh disandarkan kepada ganti nama Allah itu atas dasar khalqun wa milkun, bahwa roh itu adalah milik Allah yang Allah jadikan. Sampai ke hari ini kalau tuan-tuan buka YouTube atau mana-mana saluran, insya-Allah tuan-tuan akan temui pandangan-pandangan yang salah bahawa roh manusia itu adalah sebahagian daripada Allah. Maka roh manusia itu juga Allah. Antara mereka yang mempunyai pegangan seperti ini ialah ajaran yang terdapat dalam ajaran ilmu hakikat insan, ajaran ilmu rahsia insan, ajaran ilmu kaji insan dan sebagainya. Oleh kerana itu, hendaklah kita awas bahawa roh kita adalah ciptaan Allah. Kita peganglah firman Allah, alastu bi rabbikum, wahai para roh, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami saksikan. Apabila Rasulullah SAW mengisytiharkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, timbullah isu dan masalah yang besar. Apakah Muhammad itu Nabi dan Rasul sebenar ataupun Nabi dan Rasul yang palsu? Zaman itu orang Yahudilah, rahib-rahib Yahudilah merupakan golongan manusia yang lebih tahu mengenai rahsia-rahsia agama samawi. Karena itu pemimpin-pemimpin Quraisy di Mekah segera menemui rahib-rahib Yahudi di Madinah. Mereka bertanya kepada rahib-rahib Yahudi, sama ada Nabi Muhammad itu Nabi yang benar atau sebaliknya Nabi yang palsu. Maka di antara panduan yang diberikan oleh rahib-rahib Yahudi kepada ketua-ketua kaum Quraisy Mekah ialah dengan cara bertanya beberapa pertanyaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, tanyalah kepada Muhammad tentang roh. Apa jawapan dia? Kalau dia boleh jawab dengan betul, itu tanda Muhammad adalah Nabi dan Rasul sebenar. Setelah kembali daripada Madinah, maka pemimpin-pemimpin kafir Quraisy Mekah segera bertemu Nabi Muhammad SAW dan bertanya beberapa soalan yang telah diajar oleh rahib-rahib Madinah, rahib-rahib Yahudi Madinah. Antara pertanyaannya ialah apa itu roh. Inilah yang disebut oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam Quran, yaitu ayat 85 surah Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh ya Muhammad. Ketua-tua kafir Quraisy Mekah itu bertanya kepada engkau ya Muhammad, anir roh, tentang roh. Qulir ruh min amri rabbi. Engkau jawablah ya Muhammad, roh adalah sebahagian urusan Tuhanku Allah.
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tak dikurniakan Allah ilmu kecuali sedikit. Apabila ketua-ketua Quraisy Mekah bertanya kepada Rasulullah tentang roh, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, besok pagilah. Pertanyaan itu berlaku pada waktu malam. Jadi Nabi Muhammad tangguhkan besok pagi kerana dia berharap supaya mudah-mudahan dia boleh bertanya kepada Jibril. Jadi Nabi Muhammad menjawab, besok pagi, godan dalam bahasa Arabnya. Esok pagi aku akan beri jawapannya. Aku minta tempoh. Apabila sampai pagi esok, Jibril tidak datang menemui Rasulullah. Jadi pada hari esoknya Rasulullah tidak dapat memberi jawapan kerana Jibril tak datang. Hari kedua begitu juga. Hari ketiga begitulah juga. Banyak hari. Barulah Nabi Muhammad dapat jawapan terus daripada Allah. Dengan turunnya ayat 85 surah Isra' tadi. Janji Nabi Muhammad kepada ketua-ketua kafir Quraisy Mekah, besok pagi aku nak jawab. Itu adalah satu kesalahan dari segi akidah. Karena itulah Allah ajar kepada Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat yang menegur Nabi Muhammad. Wala taqulu anni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Ya Muhammad, lain kali kau jangan cakap besok aku nak buat itu, nak buat ini. Apa yang patut, yang wajib engkau cakap, insya-Allah besok aku akan jawab. Ini adalah satu pengajaran walaupun nampaknya kecil sangat besar. Kerana kita bukan Allah. Segala-gala kita bergantung kepada Allah. Jadi kita tidak boleh menetapkan besok hari lusa. Tapi taklah didahului insya-Allah. Insya-Allah besok saya datang. Insya-Allah besok saya pergi. InsyaAllah besok saya buat. Ini adalah satu pengajaran yang sangat penting. Sebab itulah Allah lambatkan kedatangan Jibril untuk jadi pengajaran kepada kita semua. Apa saja yang kita sebut, jangan sesekali petang ni saya datang. Tapi mestilah didahului insya-Allah. Petang ini saya datang. Ini adalah satu pengajaran. Kerana kita yakin apa saja yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, semuanya mengikut kodrat dan iradah Allah, ketentuan Allah. Sebab itu setiap mukmin diwajibkan percaya pada qada dan qadarnya. Kepercayaan pada qada qadar mestilah menyeluruh. Kita jangan sampai bercakap seolah-olah kita Tuhan. Petang ni saya datang. Mestilah insya-Allah petang ni saya datang. InsyaAllah besok siap
Nah, begitulah seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamah ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu biqad wa tuqda bi hawaij wa tunalu bi raqa'i usul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzika adiyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa walana wa kulla syai'in a'taitana ya rabbal alamin. Waja'alna wa yawfika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibagin wa syarik lusinnaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alaina bil afiyah wassalamah wassihah wa ala abidika fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummatin Muhammadin ajma'in. Allahumma ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allah ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allah ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.